Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam kuliah tafsir menerusi rancangan pada kali ini. Dan saya nak bawa muslim muslimat sekalian untuk merenung satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang cukup indah. Barangkali kalau tak satu ayat pun beberapa ayat dari satu episod nak mengajar kita tentang akhlak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayat yang saya maksudkan iaitu ayat 25. Mungkin kita lanjutkan ke 26, 27 dan 28 daripada surah Al-Qasas. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf. Najawta minal qaumidh dhalimin. قالت إهداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dalam keadaan malu. Dia berkata, sesungguhnya bapaku manggil kamu agar ia memberi balasan kepada kebaikanmu, memberi minum kepada haiwan ternakan kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapanya iaitu Syuaib dan menceritakan kepadanya mengenai dirinya, Syuaib telah berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayah, ambillah dia sebagai orang yang bekerja untuk kita, kerana sungguhnya orang yang paling baik yang ayah ambil untuk bekerja untuk kita adalah orang yang kuat lagi amanah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kisah ni barangkali setiap kita memakluminya. Kisah Nabi Musa ni telah pun melarikan diri dari bumi Mesir. Selepas secara tak sengaja dia tersilap membunuh seorang yang bergaduh ataupun berselisih faham dengan bangsanya sendiri. Nabi Musa ni bangsanya bangsa Israeli, bangsa keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Tapi yang berlawan dengan bangsanya ini seorang keturunan Qibti, yang dipanggil Qibti. Qibti ini bila berlawan dengan kaumnya, salah seorang kaumnya Nabi Musa, maka mereka telah pun bertumbuk. Nabi Musa datang untuk tolong, Nabi Musa tumbuk. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa pun meninju dia. Nabi Musa ni kuat, muslim-muslimat sekalian. Jatuhlah, matilah lelaki tersebut dan Nabi Musa merasa amat bersalah. Keesokan harinya bila melihat perkara yang sama berlaku, Nabi Musa nak tolong sekali lagi. Lalu orang yang nak dilawaninya itu, ditentangnya itu berkata pada Nabi Musa, adakah kau nak bunuh aku sebagaimana kau telah bunuh seorang di kalangan bangsaku semalam? Maka Nabi Musa pun menjadi terkejut. Maknanya berita pembunuhan itu telah pun tersebar. Nabi Musa pun melarikan diri pergi ke Madian. Dan di Madian ni duduklah Nabi Musa di bawah pokok melihat gelagat orang yang berada di sana. Tiba-tiba kelihatan dua orang perempuan yang termanggu-manggu, rupa-rupanya menanti giliran mereka untuk memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Mereka ni terpaksa bekerja. Wa abuna syekhun kabir, bapa kami yang sudah pun tua dalam ayat sebelum ini. Yang saya nak fokuskan kepada muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, akhirnya Nabi Musa telah pun menolong mereka seperti yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya di tangan saya pada waktu ini Sahih Tafsir Ibn Katsir. Kalau kita lihat dalam Jami'ul Bayan oleh Al-Imam Ibn Jarir Tabari, beliau menyatakan ada banyak riwayat yang menunjukkan bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Musa ni seorang yang kuat. Nabi Musa mampu mengangkat batu yang menutup sumur untuk diminum oleh kambing-kambing itu yang dipelihara oleh dua orang wanita tersebut, dua orang gadis tersebut, dengan kekuatan dirinya seorang diri sahaja. Bayangkan, batu yang diangkat dengan kekuatan mungkin 5 hingga 10 orang itu, Nabi Musa angkat seorang diri. Bayangkan kuatnya Nabi Musa AS. Bila dua orang gadis ini pulang lebih awal dari kebiasaan, maka ayah mereka Nabi Syuaib lantas bertanya, apa pasal kamu datang awal, pulang awal pada hari ini? Bagaimana, kambing dah minum semua atau belum? Jawapan keduanya, sudah ayah, tadi ada seorang pemuda yang baik, pada wajahnya kami lihat orang yang baik. Kita ni kalau baik, Allah bagi pada wajah tu syiar orang yang baik. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bangunlah tahajud supaya Allah beri pada wajah kita ni sinar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Disebut dalam tafsir Ibn Katsir, satu tanda yang Allah berikan kepada orang-orang bangun malam ni seperti pada hujung surah Al-Fath. Simahum fi wujuhihim min athari sujud
Orang yang bangun malam ni Allah beri padanya nur. Maka muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi Musa ni kelihatan pada wajahnya wajah orang yang baik. Maka anak-anak Nabi Shu'aib ini kini memberitahu ayahnya, pemuda itu kelihatan baik ayah, dah baik kuat pula tu, dia tidak ambil kesempatan atas kami. Maka ayah panggillah dia datang ke rumah, kita upahlah dia, nampaknya dia orang asing di negeri ini, dia perlukan tempat untuk pelindungan, agaknya dia tidak ada saudara mara di sini. Muslim-muslimat ini dimuliakan Allah sekalian. Maka datanglah salah seorang daripadanya untuk mengajak Nabi Musa datang ke rumah mereka. Maka dalam perjalanan ini muslim-muslimat ini dimuliakan Allah sekalian, seorang gadis yang pada dirinya terhias sifat yang menampakkan bagaimana mulianya akhlak seorang wanita muslimah, seorang gadis muslimah, seorang wanita salihah, seorang gadis salihah, gadis misalia yang perlu menjadi contoh tauladan kepada kita semua pada hari ini. Allah gunakan ayat yang cukup indah. Kata Syekh Qutb, kalau kamu lihat ayat ini, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Digunakan ayat menunjukkan berada di qimah, kemuncak sifat malu seorang perempuan. Maknanya dengan jalannya, dengan tutur katanya, dengan gaya bercakapnya. Muslim-muslimat ini dimuliakan Allah sekalian, Allah tidak datangkan ayat ini berlaku secara kebetulan untuk kita baca dan habis setakat itu, tidak. Bagaimana kita nak mengamalkan ayat ini? Ini sifat seorang anak Nabi, sifat para Nabi. Kita semua belajar dalam hadis yang sahih, sebagai contohnya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang namanya hadis 40. Hadis ini riwayat Bukhari. Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'it. Hadis yang ke-20 daripada himpunan 40 hadis ini. Muslim-muslimat semua, Nabi telah menyatakan bahawa antara perkara yang diwasiatkan oleh para Nabi sebelum aku, maknanya menjadi asas dakwah mereka keseluruhannya, kalau kamu tiada perasaan malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu hendak. Nampak kaitannya malu dengan apa yang ditunjukkan dalam akhlak anak Nabi Shu'aib ini. Ini malu bagaimana kita nak wujudkan dalam diri kita. Ni perkara yang semakin hari makin hilang. Kerana itu Nabi nyatakan fasna' ma syi'it. Kalau kamu rasa kamu tidak ada lagi perasaan malu, kamu akan buat apa sahaja. Nabi bersabda pada para sahabat, kamu semuanya ada perasaan malu tak? Jawab para sahabat, kami ni malu lah Nabi, alhamdulillah. Nabi bersabda, bukan yang itu. Malu yang aku maksudkan ni, malu dalam perkara nak melakukan maksiat, malu kerana Allah, malu kerana orang beriman melihat, malu kalau CCTV melihat kita. Ini tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita takut nak buat maksiat. Kenapa? Kerana ada CCTV. Kita terlupa yang ada di sisi Allah tu, CCTV di sisi Allah tu lebih lagi dahsyat, tuan-tuan sekalian. Bayangkan, Nabi ajar kita simple saja. Yang pertama, jagalah fikiran kamu dari fikir yang benda yang bukan-bukan, maksiat. Kerana orang yang berfikir bukan-bukan dengan alasan orang tidak tahu, dia lupa, Allah tahu. Yang kedua, jagalah apa yang masuk dalam jasad kamu, makanan yang kamu makan. Kerana makanan yang kamu makan ni akan mencernakan cara berfikir kamu, saudara. Nombor 3, ingat bahawa kamu akan mati. Saudara kamu yang mati, kamu pergi mengikuri bersama-sama tanam jasad dia, 2-3 hari kemudian habis dimakan ulat-ulat, tuan-tuan. Kalau dia buka kubur itu barangkali lagi 5 hari, 6 hari, sudah tidak ada siapa pun dalamnya lagi. Yang tinggalnya tulang-tulang, wajah yang sudah busuk. Ya Allah, tidakkah kita insaf muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian? Kalau orang yang mati, dia akan ada perasaan malu yang dituntut dalam Islam itu. Dan yang keempat, orang yang ada perasaan malu ni, indikatornya, kayu ukurnya, iaitu dia ni tidak menyebuk-nyebukkan dirinya dengan benda-benda yang tidak penting. Di kaca mata Allah, kita ini kita sibuk dengan benda yang penting pada kacamata manusia, bukan pada kacamata Allah. Sibuk pakaian kan, kita pakai pakaian nak bagi up to date, biar orang lain pandang hebat. Apa ada dengan manusia, tuan-tuan sekalian? Kita pakai kereta nak sama dengan orang lain lebih hebat daripada orang lain. Kenapa orang tengok? Muslim-muslimat sekalian, kita lupa kita yang paling penting apa yang ada di sisi Allah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, maka penduduk daerah tersebut menantilah mana dia belum datang ni Huzaifah yang dijanjikan oleh Sayyidina Umar Khattab dari Madinah. Tunggu punya tunggu, lalulah seorang Arab yang pakaiannya pun tidak indah mana, menaiki bagal. Mereka tidak pernah terfikir itulah dia Huzaifah. Muslim-muslimat sekalian, hanya tanya-tanya mana tak sampai-sampai, barulah mereka tahu yang lalu tadi disangkakan orang biasa tadi merupakan gubernur dan lantik. Subhanallah. Kerana Huzaifah bukannya
Macam orang kebanyakan di kalangan orang Islam pada hari ini, pakaian mesti cantik, penampilan mesti hebat. Kenapa? Nak manusia pandang. Kalau baju begitu, kain pun kena begitu juga, kasut pun kena begitu juga, handbag pun kena begitu juga kalau orang perempuan. Apa ada ni muslim-muslimat sekalian? Tak ada apa-apa pada kacamata Allah. Jadi orang yang malu dengan Allah, dia tak ambil berat benda ni semua. Pakaian kemas, Allah suka pada yang cantik, tapi berpada-padalah, jangan berlebihan. Yang waktu malam bangkit, ingatkan nak bangun tahajud. Rupanya malam-malam mula Ramadan untuk mengironkan manik-manik melekat dekat baju tu bagi nampak cantik berkilau-kilauan pergi ke program makan malam dengan orang lain. La ilaha illallah. Kita dengan Allah SWT, kita tak ada perasaan malu muslim-muslimat sekalian kan. Jadi ayat ini kalau kita kembali menceritakan bagaimana disebut di sini, Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Amr bin Maimun, dia berkata, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, Sayyidina Umar menjelaskan ayat ini bahawa perempuan tadi datang dalam keadaan malu-malu. Bahkan riwayat daripada Ibn Jarir Tabari mengatakan bahawa bila dia nak berjalan pulang, Nabi Musa menyedari sifat malunya yang begitu tinggi sekali. Sayyidina Musa AS berkata, baiklah, wahai gadis, kau jalan belakang, aku jalan depan. Kalau kau nak beritahu aku jalan ke rumah ayahmu belah kanan, tak payahlah kamu menjerit, kamu ambil batu, kamu baling kanan. Aku tahulah maknanya kena corner kanan. Kalau kau baling belah kiri, aku tahulah ke kirilah laluan rumah kau kan. Jadi muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, sifat malu yang perlu ada. Tu kata Ibnu Qayyim, kata Al-Azhari dalam kamusnya, Al-Haya' ni datang dari perkataan hayatun. Hayat maknanya hidup. Sebagaimana jasad kita perlu kepada roh, sebagaimana kereta perlu kepada petrol, apa lagi? Alat electrical appliances tu perlu kepada tenaga elektrik untuk menggerakkannya, maka begitu juga iman kita perlu kepada perasaan malu. Iman dengan malu ni, dia ni datang sekaligus dalam satu hadis. Qurina jami'an. Kalau satu hilang, rufi al-akhar. Kalau satu hilang, yang satu pun akan hilang juga daripadanya. Muslim-muslimat ini mulia kasihan. Jadi berlatihlah dari kita memupuk sifat malu. Malu yang dituntut ini, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk meninggalkan taat, malu untuk melakukan perkara-perkara mungkar. Ini malu yang dituntut dalam Islam. Tapi ada malu yang dituntut. Malu ini dituntut umpamanya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang wanita sahabiah yang terkemuka, beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu, wahai Nabi, kalaulah seseorang perempuan melihat air, seorang perempuan mimpi, apakah dia kena mandi junub? Mimpi basah maksudnya. Lalu Nabi sallallahu telah pun menjawab, na'am idza ra'atil ma'. Ya, seorang perempuan itu wajib mandi bila dia mimpi basah, bila dia melihat adanya air mani. Nampak wanita ni bertanya, dan Nabi telah pun memujinya. Hebatnya wanita Ansar, wanita daripada Madinah ini, mereka berani bertanya dalam perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan, berkaitan hukum hakam. Jadi maknanya ada malu yang dituntut, ada malu yang dicela. Jadi daripada ayat yang sedang kita bincangkan ini, nampaknya kita hanya mampu mengupas satu ayat saja, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Baca daripada Sahih Tafsir Ibn Katsir ni, kita akan lihat mutiara-mutiara penjelasan daripada hadis, daripada Quran, saling menyokong satu sama lain, kesalingan yang cukup hebat terhadap ayat-ayat Allah SWT ni. Kita belajar ini perasaan malu. Malu dapat kita buktikan daripada 4 perkara. Jaga dari fikir yang haram, jaga dari makan yang haram. Bayangkan kita akan mati, walaupun berbagai gelaran yang kita pakai, yang akhirnya Allah akan panggil dengan nama Al-Marhum. Orang akan panggil Al-Marhum ataupun Al-Marhumah. Kalau Melaka dipanggil hantu. Muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian. Orang Melaka ni orang tua yang telah mati, orang tua jadi hantu pula dah. Muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian. Tak ada lagi gelaran yang tinggal yang boleh dibangga-banggakan kerana kita semua sudah mati. Dan yang keempat, tanda sifat malu, julatnya boleh diukur apabila kita ni pentingkan apa yang Allah lihat, bukannya pada manusia lihat. Pada 4 perkara ni, alhamdulillah dan tahniah, moga-moga kita ni memang memiliki sifat malu dalam diri yang dituntut, seperti kisah yang telah kita kemukakan dalam ayat ke-25 surah Al-Qasas ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri kuliah tafsir yang akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.